Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam Tazkirah Mesra 10 minit 10 malam terakhir. Ini hari kedua ya. Hari kedua maksudnya tinggal lagi 9 hari lah. Okey, dia terbalik. Tajuk kita pada hari ini, saya sebab masa kita ni terhad sangat, saya pantas sikit lah ya. Tajuk kita pada malam ini terungkai satu rahsia. Jadi bila kita sebut 10 malam terakhir ni, ramai orang otak dia fikir apa ni lah, malam Lailatul Qadar lah. Itu yang kena pantas tu. Tapi saya biasa berjumpa dengan khalayak, saya beritahulah. Saya akan tanya soalan yang sama pada semua orang. You nak Lailatul Qadar? Kan? Pasal apa nak Lailatul Qadar? Memang dalam Quran sebut, dia kata malam ini adalah malam Lailatul Qadar ini, malam yang keberkatannya, malam yang diberi ganjarannya macam, dia kata apa? Lebih daripada 1000 bulan. Ini nak ditekankan. Biasa orang saya tanya, berapa dia punya ganjarannya? 1000 bulan. Saya kata salah, 1000 bulan. Ganjaran dia lebih daripada 1000 bulan. Bila Allah sebut lebih daripada 1000 bulan, kita tak tahu berapa banyak. Rahsia di sisi Allah tu sebenarnya. Maksudnya, inilah yang perlu kita faham. Dia satu ganjaran yang tidak terhitung oleh kita. Tetapi kalau kita ambil 1000 bulan sebagai benchmark, kita bagi. 1000 bulan tu berapa bulan? Berapa tahun 83.33 tahun. Saya 56 tahun. Ayah saya meninggal umur 58. Seolah-olah macam seumur hidup punya amal ibadat tu. Allah Akbar, tak nak ke kita? Tapi pasal apa tunggu 10 malam terakhir? Ini yang menjadi isu. Tapi tak apalah. Maksudnya dah masa bulan Ramadan sudah berlalu, yang tinggal lagi 9 hari, kita kena fokuslah. Okey? Baik. Jadi kita pergi kepada fundamental dulu. Fundamental yang penting yang perlu kita tahu. Bila Lailatul Qadar ini patut berlaku? Kalau kita tahu yang tu, tahu jawapan tu, tak payahlah susah payah. Dan ramai orang kata malam ganjil lah, 10 malam terakhir lah. Itu tak confirm tu. Memanglah dia kata banyak kita dengar dari segi apa ni, dia kebarangkalian berlaku pada 10 malam terakhir, kebarangkalian berlaku tu malam ganjil, ataupun ada orang dah pergi spesifik lagi malam 27. Okey. Tapi saya simple je lah hidup saya ni, saya kata kita pergi kepada fakta. Bila berlaku Lailatul Qadar? Bulan Ramadan. Yang kuda sibuk sangat apa ni, bila-bila yang tepat tu tentu dah bulan Ramadan ni. Sebulan dalam 12 bulan tu bulan Ramadan. Itulah bila benda apa ni Lailatul Qadar akan berlaku. Dan bila dia berlaku? Siang ke malam? Jawab yang tu dulu. Okey, semua orang tahu dah dia disebut malam Lailatul Qadar, maka berlaku pada waktu malam. Bila waktu malam itu bermula? Daripada waktu maghrib sampai waktu fajar. Dan bila berlaku pada waktu malam, malam di Shah Alam, malam di Subang Jaya, malam di Terengganu berbeza dengan malam di London. Berbeza dengan malam di New York. Sebab masa berbeza kan. Bermakna kalaulah betul-betul berlaku waktu malam ni, berbeza-bezalah Lailatul Qadar ni. Boleh ke macam tu? Tak payah fikirlah. Sebab ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat kita kira waktu malam kita. Jadi bila kita faham macam tu, kena jagalah 10 malam, 9 malam terakhir ni. Kenapa? Berapa ramai dah yang tak pergi semayang maghrib berjemaah di surau ataupun di masjid, kalau boleh lah, kalau boleh. COVID-19 ni okey sikitlah. Tapi tahun-tahun sebelum-sebelum tu saya selalu sebutlah, maghrib tak ramai orang pergi semayang, orang lelaki solat berjemaah di masjid, di surau dia. Sebab apa? Ujian berbuka puasa. Dia berbuka sedap-sedap di rumah, dia semayang di rumah, lepas tu tak pergi ke masjid. Pasal apa pula kata macam tu? Sebabnya Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, di rumah Allah, aku nak bakar rumah dia. Kita nak kena bakar. You ingat ada chance ke dapat Lailatul Qadar?
Mana kita tahu kalau Allah nak bagi ya. Tapi kita ikut biasa-biasanya, jagalah yang itu. Sebab itu saya kalau betul-betul saya tak nak tinggal solat berjemaah di rumah Allah ni. Kita lelaki kan. Nak tahu orang tu beriman ataupun munafik, tengok solat subuh, tengok solat isyak dia kat mana. Ini penting ni, kefahaman kita. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, turunkan satu rahsia ni, maksudnya rahsia di bulan Ramadan ni dengan Lailatul Qadarnya, dia mengajar kita sesuatu lah. Kita tahu malam Lailatul Qadar ini tentulah berlaku di sebelah malam, bermula daripada maghrib. Cuba kita ambil amati ya. Kita solat maghrib, kita berbuka puasa, kita solat maghrib berjemaah di rumah Allah. Kalau perempuan tu okeylah, awal waktu sikit, 10 minit, 15 minit lepas berbuka okeylah. Lepas tu kita balik rumah, tak ada masalah. Kemudian kita solat isyak berjemaah, kemudian solat tarawih. Lepas solat tarawih balik rumah, baca Quran sikit ke apa ke. Macam saya suka menulis, saya suka membaca, saya bacalah. Tak apalah, pukul 11 saya tidur. Kenapa saya tidur pukul 11? Kalau boleh nak tidur awal lagi. Orang kata malam tu buat amal ibadat. Tak. Saya punya pemikirannya, saya kata saya nak tidur awal jugalah pukul 11. Kenapa? Sebab saya nak bangun pukul 2 pagi. Saya nak bangun pukul 3 pagi paling lewat pun. Kenapa nak bangun pukul 3 pagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa, dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan doanya. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan dosanya. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Ya Allah, Allah tanya macam tu. Bulan Ramadan ni mudah sikit nak bangun. Pasal orang duk kejar Lailatul Qadar tu. Jadi tuan-tuan, kita bangun, Allah kata apa? Minta aku bagi, berdoa aku makbulkan, bertaubat aku ampunkan. Kita pun bangun, kita solat sunat, solat. Ikutlah nak buat berapa, saya tak adalah saya nak anjurkan. Anak-anak saya kata, solat sunat 2 rakaat 1 witir. Kalau tak solat witir lagi, tak apalah. Lepas tu berdoa dengan Allah. Apa yang kita nak? Anak-anak sekarang ni tengah nak tunggu masuk universiti ke apa semua. Minta dengan Allah. Nak masuk universiti mana? Minta doa dengan Allah SWT. Tapi tuan-tuan, kita dah minta doa dengan Allah, last sekali kita katalah dengan Allah, ya Allah Tuhanku, tolonglah ya Allah, anugerahkanlah aku Lailatul Qadar, ganjaran Lailatul Qadar ya Allah, aku nak ya Allah, Kau ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuba minta hari-hari sepanjang 30 bulan Ramadan tu, 30 hari dalam bulan Ramadan. Dan Allah dah janji dengan kita, engkau minta aku bagi, berdoa aku makbulkan. Mintalah. Dan kerana kita dah tak ada masa sekarang ni, kita ada 9 hari lagi, teruskanlah. Kalau tak buat lagi, tak apa. Yang lepas-lepas tu biarlah. Mudah-mudahan tahun ini, Lailatul Qadarnya, anugerahnya itu pada 9 malam terakhir. Bukan 10 malam terakhir, 9 malam terakhir. Dan kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau anugerahkanlah kepadaku, ya Allah. Inilah rahsia-rahsia yang sebenarnya bulan Ramadan, yang sebenarnya banyak terkandung di dalamnya, tentang amalan, bukan amalan bulan Ramadan saja, amalan sepanjang tahun. Tetapi kita perkuatkan. Kita, Masya Allah, saya nak kata macam mana, bulan Ramadan ni memberi peluang kepada kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, memang bersungguh-sungguh dalam segala benda. Allah pun bersungguh-sungguh bagi pada kita. Macam-macam dia bagi. Macam-macam dia bagi. Dan kita berharap Lailatul Qadar itu menjadi satu simbol. Simbol je. Yang pentingnya bila kita buat amal ibadat, bukanlah kerana aim kita tu itu yang paling akhir sekali, itu yang kita nak yang akhir sekali. Tidak. Yang sebenarnya kita mengharapkan redha Allah. Kita mengharapkan Allah ni sayang kat kita. Dan ingat tak satu kisah ya? Bila mana Rasulullah SAW dia bangun malam, dia solat, dia apa semua sampai bengkak kaki dia, dan Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau kan dah dijanjikan syurga, dah confirm dah masuk syurga, pasal apa lah macam buat amal ibadat sampai begitu? Dan Rasulullah jawab apa? Ya Allah, dia kata, tak boleh ke aku nak bersyukur? Bila kita faham macam tu, kita ni buat amal ibadat kerana kita nak bersyukur pada Allah SWT. Tak kira 10 malam terakhir ke 9 malam terakhir ke, kita nak tanam yang itu dulu. Bila kita faham yang itu, ganjaran akan datang. InsyaAllah segala ganjaran itu dijanjikan oleh Allah SWT. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.